salam sejahtera dan salam apresiasi buat semua. Terima kasih buat peneraju acara Barisan Kombinasi Kehakiman Teguh Saksama. Seterusnya, sidang maya dihormati, dekat di hati. Mengikut laporan program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA 2018, sebanyak 36% pelajar di negara ini dibuli beberapa kali dalam sebulan. Dan angka itu adalah 13% lebih tinggi daripada purata yang dikeluarkan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, iaitu sebanyak 23%. Keputusan ini jelas menunjukkan maklumat falsafah pendidikan kebangsaan meletakkan maklumat utama ke arah melahirkan individu yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berasaskan pegangan teguh dan percayaan pada Tuhan serta memiliki sahsiah terpuji masih belum tercapai sepenuhnya. Siapakah yang harus bertanggungjawab? Melihat kepada senario keadaan semasa inilah hadir saya dengan penuh bergaya dengan mauduk pidato yang berbunyi pembentukan remaja yang menghayati nilai tanggungjawab bersama. Hadirin yang saya hormati sekalian, terlebih dahulu saya ingin merungkaikan definisi bagi tajuk pidato saya pada hari ini dengan lebih terperinci. Secara konseptualnya, istilah pembentukan merujuk kepada tindakan atau usaha menjadikan sesuatu, sementara remaja pula merujuk pada individu berumur lingkungan 16 hingga 21 tahun. Menghayati bermaksud perihal perihal mengalami dan merasai dalam batin. Nilai merujuk pada amalan-amalan baik yang perlu ada dalam diri setiap manusia. Manakala frasa tanggungjawab bersama pula saya takrifkan sebagai peranan yang perlu dilaksanakan oleh semua pihak di Malaysia secara bersinergi. Ijmalnya, saya ingin mengajak sidang maya semua bersama-sama kita fahami akan langkah-langkah bagi membentuk generasi muda yang menghayati nilai dalam kehidupan mereka. Sidang penonton maya sekalian, indikator saya yang pertama, ibu bapa manifestasi tingkah laku anak-anak. Peribahasa Melayu ada mengatakan bagaimana acuan begitulah kuihnya. Jelas menggambarkan peranan utama dalam membentuk anak-anak. Membentuk tingkah laku anak-anak akan berbalik atas bahu ibu bapa. Hal demikian kerana ibu bapa lah manusia pertama dilihat oleh anak-anak. Dengan tinggal sebumbung, saya yakin dan pasti anak-anak dapat mengarap segala tingkah laku dan perilaku. Oleh itu, ibu bapa perlu menunjukkan tauladan yang baik. Hal demikian kerana ibu bapa lah rujukan utama anak-anak dalam membentuk sahsiah ketika meningkat usia. Ibu bapa seharusnya menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti gotong royong, kenduri kendara, rukun tetangga dan sebagainya. Seharusnya anak-anak didedahkan dengan budaya ini sejak mereka kecil lagi. Ibu bapa tidak seharusnya memanjakan anak-anak dengan kemewahan dan kesenangan. Masihkah kalian semua ingat akan filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Anakku Sazali? Di sebalik natijah seorang bapa yang terlalu memanjakan anaknya dengan kemewahan dan kesenangan akhirnya merosakkan sahsiah anaknya sendiri. Sungguh jelas membuktikan penerapan nilai murni akan lebih terpandu sekiranya ibu bapa bertindak sebagai role model terbaik untuk diri anak-anak. Sidang maya sekalian, pragmatik saya yang kedua, nilai murni dari sistem pendidikan yang mapan. Penghayatan nilai dalam karangan murid sekolah merupakan aspek yang diberi penekanan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Penghayatan ini merangkumi nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan, kewarganegaraan dan sebagainya. Perkara ini ditekankan dalam anjakan ketiga dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, iaitu melahirkan masyarakat yang mampu menghayati nilai. Oleh itu, KPM telah merangka pelbagai strategi ke arah memperkukuhkan pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan sivik dan kewarganegaraan serta menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamat persekolahan. Dengan ini sekaligus dapat memberi penghayatan kepada murid sekolah dan dapat membendung mereka untuk tidak menyalahgunakan kepintaran, kemahiran, kedudukan dan kekayaan yang dimiliki seperti membuli, menyombong dan sebagainya. Hadirin budiman, indikator saya yang ketiga di bawah lembayung kata, guru ajan transformasi ke arah sahsiah terpuji murid. Tidak disangka lagi cabaran guru alaf baru berhadapan dengan realiti sahsiah murid pada masa kini sangat mencabar. Guru seharusnya bertindak bijak menjadi agen transformasi untuk memacu sahsiah murid. Guru seharusnya menjadi guru motivasi dan guru kaunseling terbaik untuk murid-murid di sekolah untuk memastikan penerapan nilai murni dalam kalangan murid berjaya dilunaskan. Guru perlu sentiasa memberi galakan kepada murid untuk mendedahkan murid-murid sentiasa
terutamanya sewaktu melakukan aktiviti PDPC di dalam kelas. Sebagai contoh, menyemai semangat kerjasama secara berkumpulan di dalam kelas. Di samping itu, guru juga perlu membantu ibu bapa untuk membimbing dan membentuk murid dari segi akademik, kurikulum, malah dari segi sahsiah diri murid bagi memastikan wujudnya keseimbangan bagi ketiga-tiga aspek dalam diri seorang murid. Cabaran guru disiplin terutamanya sangat berperanan penting dalam menegur dan memperbetul salah laku murid-murid yang tegar melakukan kesalahan seperti membuli, merokok, ponteng dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam melahirkan murid yang molek budi pekerti sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Konklusinya, sudah terang lagi bersuluh. Semua pihak memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang menghayati nilai. Dengan ini secara tidak langsung dapat mengelakkan generasi muda terjebak dengan kemelut buri yang berpanjangan. Oleh itu, diharapkan generasi yang bakal menerajui kepimpinan negara pada satu hari nanti akan menyerlah kebintaraan dirinya, bukan sahaja dari segi kepintaran akalnya, kredibiliti kepimpinannya, malah kehebatan akhlaknya yang dipencari dengan sahsiah terpuji. Pembentukan remaja yang menghayati nilai tanggungjawab bersama. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.